أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Setelah sebulan Ramadan kita bercuti. Jadi mula-mula ni nak sentuh tentang takbir raya dulu. Jadi kita pun sedia maklum, bila sampai hari raya kita bertakbir dengan lagu-lagu yang sedap. Jadi semasa bertakbir tu ada 3 kalimah utama yang kita ulang-ulang, iaitu Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah selain Allah, dan segala puji bagi Allah. Jadi biasanya kalau orang yang tidak mengikut tarbiyah tasawuf, ketika dia melantunkan kalimah-kalimah itu, dia seakan-akan macam tak sampai. Sebenarnya sampailah, Tuhan terima, cuma tak sampai kepada matlamat dia. Adakah semasa kita sebut Allahu Akbar dengan berlagu tu, kita ada menghayati hilangnya kebesaran-kebesaran yang lain, yang ada hanya kebesaran Allah saja? Biasanya kita, masa kita melantunkan Allahu Akbar tu, kebesaran hari raya tu ada. Ada, kita rasa kan, kebesaran pakaian raya, kebesaran kuih raya, kebesaran orang ramai datang, kebesaran kerajaan, kebesaran dunia, kebesaran makhluk tu ada. Tapi sepatutnya kalau kita dah lalui tarbiyah tasawuf ni, kita kena mengasah. Masa kita lantunkan Allahu Akbar tu, Allah Maha Besar, dia saja satu-satunya yang besar. Selain daripada dia tidak ada besar langsung. Dari segi hakikatnya, selain daripada Allah tidak ada kebesaran. Dia saja yang ada kebesaran. Hilang kebesaran-kebesaran yang lain, semua hilang. Kebesaran hari raya pun hilang, kebesaran kuih raya pun hilang, apa-apa kebesaran makhluk pun hilang. Jadi yang ada hanya Allah Maha Besar, kebesaran Allah. Maksud dia yang ada hanya Allah sajalah. Sepatutnya penghayatannya sampai ke situ. Sekiranya belum sampai lagi sekarang, insya-Allah raya-raya yang akan datang, bila kita berlatih akan sampai juga suatu hari nanti. Itu tentang Allahu Akbar. Dalam takbir raya tu juga dia ada La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika kita melantunkan alunan La ilaha illallah itu, adakah kita menghayati? Tak ada lah yang berkuasa selain Allah, tak ada yang berpengetahuan selain Allah, tak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang menjayakan selain Allah, tidak ada yang menjadikan selain Allah. Itu maksud ilah tu tadi, merangkum semua tu. Tapi biasanya apabila kita tak melazimi tarbiyah tasawuf ni, bila kita sebut La ilaha illallah, yang kita bayangkan, kita hayati, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu biasalah. Kita dulu-dulu pun macam tu juga, sama aja. Bila sebut La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ataupun ada juga yang berfaham tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, ataupun tidak ada yang layak dipertuhankan selain daripada Allah. Sedangkan kalau ikut tarbiyah tasawuf, perkataan ilah tu tak boleh tukar lah tu. Ilah tu ilah. Ilah tu merangkumi yang melihat, yang mendengar, yang berkuasa, yang mencipta, yang menggambar. Bila sebut La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dari segi hakikatnya, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang berkehendak selain Allah. Kan kehendak kita pun sebenarnya kehendak Allah. Allah yang aturkan sejak azali. Jadi bila sampai hari raya kita sebutkan La ilaha illallah, insya-Allah suatu hari nanti sampai ke situ.
Apabila tak ada yang berkuasa selain Allah, tak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang merancang selain Allah, hujung-hujungnya yang ada hanya Allah juga. Sama dengan matlamat Allahu Akbar tadi. Dah tak ada yang lain yang besar dah. Allah saja yang besar, hanya ada kebesaran dia saja, hujung-hujungnya yang ada hanya Allah. Sama juga la ilaha illallah. Dari segi hakikatnya dah tak ada yang mendengar, tak ada yang melihat, tak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Hujung-hujungnya yang ada hanya Allah. Begitu juga dengan pujian tadi, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Yang ni kita ulang banyak kali dah. Sungguh pun kita tengok satu-satu makhluk, satu-satu orang tu baik, tapi kita dah belajar dari segi hakikatnya siapakah yang baik. Dari segi hakikatnya yang baik ialah Allah. Orang tu tadi tempat laluan kepada pekerjaan Allah. Kalau Allah tak gerakkan kaki tangan dia, hati fikiran dia, dia tak jadi baik. Allah yang gerakkan. Jadi maksudnya yang baik tu Allah dari segi hakikatnya. Bila kata segala puji bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada dalam alam ni semua untuk Allah, tak kena langsung kepada makhluk dari segi hakikatnya. Jadi bila kita kata baiknya, siapa yang baik? Allah. Dermawannya, siapa yang dermawan? Allah. Penyayangnya orang tu tak penyayang, Allah yang jadikan dia penyayang. Cantiknya Allah. Kuatnya Allah. Lemah lembutnya Allah. Hebatnya Allah. Semua puji-pujian bagi Allah. Selagi kita boleh fikir, apa lagi bentuk-bentuk pujian? Segala puji bagi Allah. Yang tu maksud walillahil hamd, alhamdulillah pun sama. 100% puji-pujian yang ada dalam alam ni untuk Allah, tak kena pun pada mana-mana makhluk. Sebab tu kita tak boleh nak perasan akulah hebat ni, akulah dermawan, akulah penyayang, akulah kuat. Semuanya Allah. Kita tak ada apa langsung. Jadi hujung-hujung kepada walillahil hamd tadi apa dia? Sama juga, yang ada hanya Allah. Oleh sebab itu masa kita lantunkan irama takbir raya tu, sepatutnya kita menghayati yang ada hanya Allah. Sampai ke situ sepatutnya bila kita ikut tarbiyah kesufian. Orang yang tak melalui tarbiyah tasawuf ni, biasanya apabila dia sebut Allahu Akbar, yang dia faham, dia hayati Allah Maha Besar, ataupun Allah besar, ataupun Allah paling besar. Dia faham macam tu. Ada lagi yang lain yang kuat, yang besar, tapi Allah paling besar. Itu dari segi orang yang tidak lalui tarbiyah. Bagi orang yang melalui tarbiyah tasawuf, hanya Allah saja yang besar. Perkataan Allahu Akbar tu, Allah saja yang besar, Allah saja yang ada kebesaran. Selain daripada dia tak ada besar. Segala kebesaran yang ada dalam alam ni semua kebesaran dia. Kebesaran Nabi Sulaiman, Allah punya kebesaran Allah. Kebesaran Namrud, Firaun, semua kebesaran Allah. Kebesaran Amerika Syarikat, kebesaran apa-apa saja pun semua kebesaran Allah. Jadi ada satu saja kebesaran. Allah Maha Besar, dia saja yang ada kebesaran. Jadi apabila kita sebut tidak segala puji bagi Allah, dari segi hakikatnya, yang pandai siapa? Allah. Yang cantik Allah. Yang mulia Allah. Yang kuat Allah, bukan kita. Yang berbelas kasihan Allah. Yang dermawan Allah. Yang pemurah pun Allah. Yang baik pun Allah. Yang pintar pun Allah. Kita doa, aku pandai ni, macam-macam boleh fikir, macam-macam boleh rancang, macam-macam boleh reka cipta. Padahal tu semuanya ilmu Allah. Dia yang tentukan pada azali. Bukan ilmu kita pun, kita tak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Yang bijaksana Allah, yang kaya pun Allah, yang tinggi Allah, yang raja pun Allah, semua Allah. 100% puji-pujian bagi Allah. Itu tadi sentuh tentang takbir raya. Sekiranya kita terlepas pada raya yang lepas, insya-Allah raya haji nanti akan ada. Di situ kita asah lah. Kita dah mula nak asah. Lama kelamaan bila kita takbir tu, memang yang ada hanya Allah. Sampai ke peringkat itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang, selamat mengambil manfaat kepada
majlis pengajian kitab Ihya kita ini. Kita mengharapkan agar Allah jadikan majlis kita ini dan juga kehadiran kita ini sebagai satu jambatan untuk mendapat bermacam-macam kebaikan daripada dia. Dan kita harapkan kehadiran kita dan majlis ini jadi satu lorong, satu jalan ataupun satu jambatan untuk dia tambahkan kasih sayang kita. Bila dia dah sayang akan kita, dia murahkan rezeki kita, dia huraikan segala kekusutan kita, dia lapangkan segala kesempitan kita. Kita harapkan juga dengan majlis ini Allah akan jadikan ia sebagai jambatan juga kepada pertambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita, kepada pertambahan iman, kepada lonjakan amal-amal soleh kepada kita. Dan seterusnya kita harap dengan kehadiran kita dan dengan majlis Taman Syurga ini menjadi jambatan kepada Allah untuk dia merahmati kita, agar mudah-mudahan menderu-deru masuk segala ketenangan ke dalam jiwa kita, keselesaan kepada roh kita, kesihatan kepada tubuh badan kita dan sebagainya. Tak mustahil majlis ini, kehadiran kita ini menjadi asbab kepada untuk mendapat semua anugerah-anugerah dan kurnia daripada dia itu. Wallahu a'lam. Jadi majlis kita pada malam ini kali yang ke-181. Kalau ikut hari-hari persekolahan di sekolah biasa, biasanya lebih kurang 190. Setahun. Dalam satu tahun di sekolah lebih kurang 190. Kira kita ni nak habis tahun lah ni. 181 hari nak bagi 190 dah ni. Kali ke 181. Malam ini kita akan teruskan pengajian kitab Ihya Syarahan Bab Cinta Allah kali yang ke-38. InsyaAllah tajuk dia tanda-tanda mencintai Allah dan tanda-tanda dicintai Allah. Jadi kita sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Kita di sini Allah bagi ruang, bagi peluang, bagi kesempatan-kesempatan yang cukup banyak untuk menuntut ilmu dan peluang dan ruang kesempatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita tuntut. Kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang berada di negara-negara yang terlibat dengan peperangan di Afghanistan, Iraq, Syria, Libya dan sebagainya, mereka di sana peluang untuk menuntut ilmu sukar dan peluang untuk mengamalkan ilmu pun sukar. Kita di sini alhamdulillah, syukur, masih lagi luas peluang kita untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan, melaksanakan apa yang kita tuntut. Satu lagi tentang alhamdulillah, baru teringat. Biasa kalau orang puji kita lah sebelum kita melalui tarbiyah tasawuf, hang ni pandai lah, boleh masuk universiti, hang pandai lah, alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah kan, sebab Tok Guru kata ucap alhamdulillah bila orang puji. Tapi alhamdulillah kita tu maksud dia syukur. Walaupun kita sebut alhamdulillah, hang ni nampak handsome lah hari ni, alhamdulillah, maksud dia syukur, memang aku handsome. Tu maksud dia. Biasa-biasa memang macam tu kan. Baik hati sungguhlah pak cik ni, suka menderma lah, suka bagi orang makan semua, alhamdulillah. Ada rezeki sikit-sikit tu boleh lah, alhamdulillah. Tu maksud dia syukur, bukannya segala puji bagi Allah. Kalau kita perasan kan, alhamdulillah, maksud dia mengaku dia satu orang yang dermawan. Kalau dia pandai, tahu, hang pandai sungguh, SPM semua straight A, 10A, 9A, 10A, alhamdulillah kan. Berkat doa-doa ibu bapa, alhamdulillah. Dia tu maksud dia syukur, memang betul aku pandai, tapi berkat doa-doa ibu bapa. Sebaliknya bila ahli tasawuf, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ada dalam alam ni, termasuk pujian yang kamu bagi tadi. Orang jumpa kita, kamu memang pandai lah, alhamdulillah. Maksudnya segala puji-pujian yang ada, termasuk yang kata pandai tadi, Allah, bukan aku. Tapi kita tak cakap lah yang alhamdulillah, yang pandai ialah Allah, bukannya aku. Yang tu nampak macam nak menunjuk kan. Kita sebut alhamdulillah, belakang ni baru syukur. Orang yang
tak lalui tarbiyah tadi, alhamdulillah. Yang alhamdulillah dia tu syukur. Alhamdulillah tu bukan syukur. Kan? Alhamdulillah tu puji, segala puji bagi Allah. Kamu memang kacak masa kecil-kecil dulu rupa buruk. Sekarang bila dah dewasa ni nampak handsome. Nampak kacak, nampak cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata tu, segala puji bagi Allah, termasuk yang kamu kata cantik tadi tu. Untuk Allah, aku tak ada apa-apa. Tu dia, maksud dia. Kalau tidak, kita alhamdulillah memang aku kacak pun. Alhamdulillah memang aku pandai. Alhamdulillah memanglah pakcik ni dermawan. Cakap dalam hati kan. Di luar cakap alhamdulillah, dalam hati dia memanglah pakcik dermawan. Tapi kalau tasawuf, alhamdulillah aku tak ada apa-apa. Dermawan Allah. Dia sampai peringkat itu. Dalam kuliah yang terakhir sebelum Ramadan hari itu, kita buat satu slot khusus tentang puasa lah, rahsia-rahsia puasa. Sekarang kita imbas balik pelajaran kita, kitab cinta tentang rindu dalam kuliah yang sebelum daripada tu lagi. Antara yang kita pernah sentuh tentang cinta. Cinta ni maksud dia suka akan sesuatu. Kalau kita suka satu-satu tu, cintalah. Rindu pula lebih kuat daripada cinta, iaitu sangat suka sehingga selalu melekat di hati, selalu teringat-ingat, selalu terasa nak sebut-sebut, terkenang-kenang. Kalau makhluk kita nak tergambar-gambar, terbayang-bayang, rasa nak dekat-dekat, rasa nak dapat. Jadi antara cinta dengan rindu, rindu ni lagi tinggi makam dia. Kerana cinta ni suka saja. Yang rindu tadi bukan sekadar suka, tapi asyik bermain dalam fikiran dia. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah. Ada orang bila dia belajar ilmu fiqh, dia tahu Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Dia tahu. Tapi belum kenal. Dia tambah pula dengan pelajaran tauhid bagi dalam sikit. Dia naik ke peringkat kenal. Daripada tahu jadi kenal. Bila dah kenal, tak sampai peringkat cinta lagi, setakat kenal. Dia tambah pula dengan pelajaran tasawuf, sampai ke peringkat cinta, dia suka. Dia perdalam lagi pelajaran tasawufnya. Dia tidak sekadar suka akan Allah, dia rindu, dia asyik akan Allah. Jadi ada dia punya makam-makam dia. Yang bawah tadi sekadar tahu, dia tak kenal, tak cinta, tak rindu. Kemudian dia naik lagi tangga kedua, dia tahu dan kenal, tapi belum cinta, belum rindu. Dia belajar lagi, naik ke tangga yang ketiga, dia dah tahu, dah kenal, dah suka, dah cinta dah, tapi belum rindu. Dia belajar lagi, naik sampai ke peringkat rindu. Tu dia ada makam-makam dia tu. Kita ambil contoh yang mudah. Orang bagi tahu kat kita, di kampung seberang ada satu orang perempuan. Dia ni anak ketua kampung, nama dia Fatimah. Sebelum ni kita tak tahu. Ni kawan cerita, hantar tak? Dekat kampung seberang sana, anak ketua kampung nama dia Fatimah. Oh, Fatimah, baru tahu. Apa hal? Oh, Fatimah ni bukan main cantik lagi. Kan? Bukan main cantik lagi Fatimah ni. Tapi kita tak kenal, sekadar tahu saja. Dalam hati kita, kita tahu di kampung seberang ada nama Fatimah, anak ketua kampung cantik. Satu hari kita pergi ke kenduri di kampung seberang, kawan kita tunjuk. Hang nak tahu tak Fatimah yang mana? Tu. Yang mana? Yang mana? Hak yang tudung biru, baju merah, kain biru. Yang tu. Yang tu lah. Baru kita kenal. Yang tu Fatimah. Bila kita tengok kali pertama tu, kita dah suka. Fatimah. Kita suka. Nampak dia beza maham. Mula-mula tadi tak tahu. Kemudian dia naik ke peringkat kenal. Sekarang dia suka. Dia tengok, okey, suka. Dia pun balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah, malam teringat, esok pun teringat. Selalu teringat akan Fatimah ni. Yang tu maksud dia dah rindu. Jadi berbeza maham. Daripada tak tahu jadi tahu, kemudian jadi kenal, kemudian jadi suka, kemudian jadi rindu. Dengan Allah nak macam tu lah. Daripada kita tak tahu, kita dah tahu. Daripada tahu, kita nak kenal akan Allah, makrifat akan Allah. Daripada kenal, kita nak suka akan Allah, cinta, mahabbah akan Allah. Daripada suka akan Allah, cinta akan Allah,
Kalau boleh nak sampai ke peringkat rindu. Tu intipati pelajaran kita. Yang kedua, jiwa kita ni dia suka akan al-ihsan. Al-ihsan ni kebaikan. Siapa-siapa saja buat baik dengan kita, kita suka. Dan jiwa kita juga sukakan jamal. Jamal ni kecantikan, keindahan, kebagusan. Apa saja yang cantik, apa saja yang bagus, sekalipun dia tak buat baik kat kita, kita suka. Ini fitrah. Oleh sebab itu, kita suka apa-apa yang baik untuk kita, dan kita suka apa-apa yang cantik pada pandangan mata kepala dan mata hati kita. Yang ketiga, insan kita ni cinta akan Allah. Imam Ghazali nak bagi tahu ada dua sebab di sini. Sebab yang pertama kerana al-ihsan, kerana kebaikan. Kita mengenang jasa-jasa Allah kepada kita, daripada tak ada kepada ada, daripada tak lahir kepada lahir. Kemudian Allah bagi kita panca indera, bagi kita anggota, bagi mata, telinga, kaki, tangan semua. Dia bagi pula kita pasangan-pasangan hidup, bagi kita ibu bapa, bagi kita masyarakat, bagi kita negara, bagi kita rumah, bagi kita langit sebagai bumbung, bagi kita bumi sebagai tempat berpijak. Macam-macam Allah bagi, jadi kita rasa memang patutlah kita cintakan dia. Jadi golongan ni dia cinta akan Allah kerana al-ihsan, kerana kebaikan-kebaikan yang Allah bagi, dia rasa berterima kasih. Lama-lama dia cinta akan Allah. Satu lagi, orang ini, golongan ini dia cintakan Allah kerana memang Allah tu bagus, memang Allah tu cantik, memang Allah tu indah. Bukan kerana nikmat-nikmat yang dia dapat. Dia bukan kerana nikmat tu. Kerana dia belajar, dia dah dapat memandang betapa indahnya Allah ni, betapa hebatnya, betapa sempurnanya Allah. Dari situ dia cinta akan Allah. Yang kelima, ada istilah-istilah yang sama bunyi yang kita gunakan untuk Allah dan makhluk. Sungguh pun sama istilah dia, tapi maksud dia berlainan. Kenapa jadi macam tu? Kerana Allah dengan makhluk ni tak sama langsung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak setara, tak sekufu, tak ada sama langsung dengan dia. Bahkan bila kita berzikir subhanallah, subhanallah tu sendiri, hujung dia sekali dia bawa Allah tak sama langsung dengan makhluk. Subhanallah ni maksud dia maha suci. Maha suci daripada apa? Maha suci Allah biasanya yang kita duk faham, maha suci Allah daripada kekurangan. Mustahil Allah kurang. Maha suci Allah daripada terlupa. Maha suci Allah daripada berbuat zalim. Maha suci Allah daripada hodoh rupa dia. Maha suci Allah daripada lemah. Semua yang teruk saja. Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, maha suci daripada apa tu? Allah ni suci daripada apa? Suci daripada benda yang tak elok. Sebenarnya maha suci Allah tu bukan sekadar suci daripada benda-benda tak elok, daripada benda yang elok. Makhluk pun maha suci juga. Dia tak terkena. Contoh, bunga cantik. Maha suci Allah daripada cantik macam bunga tu. Sebab dia lagi cantik. Maha suci Allah daripada besar macam langit dan bumi. Maha suci Allah daripada kuat macam gunung. Sebab semua tu lemah. Bagi kita hebatlah gunung, langit semua kan. Jadi Allah ni maha suci daripada seluruh makhluk, tak terkena dia langsung. Jadi kalau orang kata Allah sama dengan makhluk tu, memang tak sama. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci dia daripada seluruh makhluk, tak terkena. Baik cerah gelap, baik atas bawah, baik pepejal cecair, semua tak kena dengan dia. Jadi selalunya kita duk bayang bila sebut maha suci Allah, Allah suci daripada kelemahan, keburukan, kehinaan. Sebenarnya dia benda-benda yang baik yang ada dalam alam ni pun tak terkena daripada dia. Tu maha suci Allah. Jadi bila kata macam tu, maksudnya Allah ni tak sama langsung lah dengan makhluk. Tak sama langsung. Dia maha suci daripada segala sesuatu selain dia. Tu. Dia maha suci daripada segala sesuatu selain dia. Contoh, perkataan wujud maksudnya ada. Allah ada, kita pun ada. Allah wujud, kita pun wujud. Perkataan dia sama, kalimah dia sama. Tetapi
Adanya Allah dengan adanya kita tak sama. Perkataan sama, tapi situasinya berbeza. Allah ni ada, dia memang sedia ada. Yang kita ni ada daripada tak ada dulu, daripada belum ada. Daripada belum ada, daripada kosong, Allah jadikan. Sedangkan Allah, dia memang sedia ada. Jadi berbeza. Adanya kita bergantung kepada sesuatu yang lain. Yakni kita ni bergantung kepada udara, bergantung kepada ruang, bergantung kepada langit bumi, bergantung kepada alam semesta, dan tentunya bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah adanya dia tak bergantung kepada apa-apa langsung pun. Punya hebatnya. Sebelum adanya segala sesuatu ni, syai'un tu, sebelum adanya segala sesuatu, Allah dah ada. Jadi dia tak bergantung kepada apa-apa pun. Nampak di sini, adanya Allah dengan adanya kita jauh berbeza, tak sama, walaupun kalimah sama. Tak boleh kita kata Allah ada, aku pun ada, sama lah, tak sama. Allah mendengar, aku pun mendengar, sama lah, tak sama. Walaupun kita faham pendengaran kita tu sebenarnya Allah yang mendengar, tapi tak sama. Sebab pendengaran kita lemah. Benda yang jauh kita tak boleh dengar, sedangkan Allah dia boleh dengar semua. Allah melihat, aku pun melihat, jadi sama lah, tak sama. Maha suci Allah daripada semua tu. Begitu jugalah dengan istilah-istilah yang lain, seperti berilmu. Allah berilmu, kita berilmu, tapi tak sama. Berkehendak, Allah ada kehendak, kita pun ada kehendak, tak sama. Qudrat, berkuasa, Allah berkuasa, kita pun ada kuasa, tapi tak sama. Kuasa Allah daripada zat dia, kuasa kita bergantung kepada yang lain-lain, dan hujung-hujungnya bergantung kepada Allah. Jadi tak sama. Kalimah sama, tapi situasi tak sama. Yang ke-8, makhluk mencinta dan merindu kerana makhluk ada kekurangan. Sama ada kita cinta makhluk ataupun kita cinta Allah, kita rindu makhluk, kita rindu Allah. Yang kita rindu tu tak boleh nak sama dengan Allah rindu kita. Kan, kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Kita rindu Allah, Allah pun rindu kita. Kalimah dia sama. Sungguh pun kalimah dia sama, tapi situasi berbeza. Yang kita mencintai Allah sebab kita ada kekurangan. Yang Allah mencintai kita, dia tak ada kurang apa pun. Kita merindui Allah sebab kita ada kekurangan. Allah dia rindu kat kita, dia tak ada kekurangan. Berbeza. Kalimah sama, situasi berbeza. Allah mencinta dan merindu bukan kerana Allah ada apa-apa kekurangan. Dia maha sempurna. Yang ke-10, ketika Allah memerhatikan perbuatan makhluk, sebenarnya dia sedang memerhatikan perbuatannya. Kerana pada hakikatnya segala perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah. Ini kita selalu ceritalah dulu masa belajar ilmu hakikat tu. Kita nampak api membakar kayu, hangus. Dari segi syariatnya, siapakah yang membuatkan kayu hangus? Api yang membakar dan menghanguskan. Tapi kita dah belajar hakikat, kita faham api tidak ada kuasa untuk membakar dan menghanguskan. Pada hakikatnya, yang sebenar-benar berkuasa membakar dan menghanguskan ialah Allah saja. Allah saja. Jadi bila Allah dia melihat perbuatan api menghanguskan kayu, sebenarnya Allah sedang melihat perbuatan dia sendiri. Sebab dia yang membuatkan kayu itu terbakar. Dia sedang melihat perbuatan dia sendiri. Bila Allah dorong kita untuk bangun pergi berperang, sebenarnya Allah sedang memerhatikan perbuatan dia sendiri. Sebab dia yang mendorong kita pergi perang tu. Macam tu lah. Dia Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, syukur. Masuklah perkongsian untuk malam ini. Kata Imam Al-Ghazali, jadi kecintaan Allah kepada hamba itu sebenarnya ialah pendekatannya kepada dirinya dengan menolak segala gangguan dan menolak perbuatan maksiat daripadanya, mensucikan batiniahnya dari kekeruhan-kekeruhan duniawi dan mengangkatkan hijab dari hatinya sehingga ia menyaksikannya seakan-akan dilihatnya dengan hatinya.
Okey. Kita nak faham bahagian ini, kena patah balik kepada hakikat juga. Alhamdulillah, syukur. Sebab kita dah ada sedikit sebanyak pelajaran hakikat ni. Jadi mudah kita nak faham. Apabila kita belajar pelajaran hakikat, yang buatkan hati kita ni tergerak nak datang belajar tentang cinta dan rindu Allah ni, ialah Allah. Kita faham dah. Bukan diri kita pun. Kita mana ada kuasa. Yang menggerakkan diri kita ni untuk sampai ke sini, baik tangan, baik kaki, baik seluruh tubuh badan ni, Allah juga. Yang bagi ilmu kepada orang yang mengajar untuk dia sampaikan tentang cinta dan rindu ni, Allah juga. Bukannya orang yang mengajar tu. Orang yang mengajar tu pun apa pun tak ada. Yang bagi kita faham tentang pelajaran cinta, pelajaran rindu akan Allah ni, Allah juga. Bukannya otak kita, bukan guru kita, bukan kitab, bukan apa-apa pun. Mana-mana teknologi pun tak akan boleh bagi kita faham kalau bukan dengan seizin Allah. Jadi pada hakikatnya yang bagi kita faham Allah, bukannya selain daripada dia. Jadi apabila Allah mendekatkan kita kepada dia, tiba-tiba kita rasa nak buat baik, nak jadi orang soleh, nak belajar ilmu agama, sebenarnya yang tu Allah yang buat. Bukannya kesedaran daripada kita. Dari segi hakikatnya, dari segi syariatnya memanglah kesedaran kita. Tapi kita faham dari segi hakikatnya ini semua datang daripada Allah. Ya, datang daripada Allah. Jadi yang menolak segala gangguan dan perbuatan maksiat, mungkin dulu kita cenderung ataupun ada melakukan ataupun suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sekarang ni makin tak suka. Siapa yang bagi makin tak suka tu? Diri kita kan? Dari segi syariatnya memanglah diri kita, tetapi dari segi hakikatnya Allah yang buat. Dia yang tarik kita datang. Bukannya kita yang mendekat kepada dia. Sebenarnya dia yang tarik kita datang. Dia rancang sejak azali lagi. Mensucikan batiniah, mensucikan hati kita daripada kekeruhan-kekeruhan perkara-perkara dunia. Dari segi hakikatnya siapa yang duk sucikan hati kita ni? Kita kah ataupun Allah ataupun selain daripada dia? Dari segi hakikatnya Allah yang sucikan hati kita. Yang mengangkatkan hijab, tok guru kita kah? Kitab kah? Fikiran kita kah? Tak juga. Dari segi hakikatnya Allah yang angkatkan hijab. Adapun kecintaan hamba kepada Allah, iaitu kecenderungannya kepada memperoleh kesempurnaan ini, yang ia kejatuhan daripadanya, yang ketiadaan baginya, maka tidak pelak lagi, tak hairan lagi lah hamba itu rindu kepada apa yang telah luput daripadanya. Apa yang tak ada pada kita, kita rindu. Tok nenek kita yang meninggal, kita rindu. Benda-benda yang kita idam-idamkan, kenderaan-kenderaan yang kita idam-idamkan, kita rindu. Apa yang tak ada di depan kita, apa yang kita tak dapat, belum dapat, ataupun yang dah terlepas, kita rindu. Tapi berbeza dengan Allah. Kerana Allah, ada tak benda-benda yang Allah belum dapat? Tak ada. Semua dia dapat. Ada tak benda-benda yang Allah terlepas? Tak ada satu pun yang terlepas. Semua dia dapat. Jadi, rindu dan cinta kita dengan rindu dan cinta Allah berbeza. Kita ni rindukan sesuatu sebab kita belum dapat. Allah dia rindu bukan maksud dia tak dapat. Mustahil dia tak dapat, kerana dia sentiasa mendapat. Apabila ia memperoleh sesuatu daripadanya, nescaya ia merasa lazat dengan dia. Namun rindu dan cinta dengan pengertian ini mustahil bagi Allah. Adakah sesuatu yang luput daripada Allah? Tak ada. Kalau kita, banyak benda yang luput daripada kita. Adakah Allah kehilangan sesuatu? Tak ada. Kita, banyak kita kehilangan. Adakah Allah berjauhan dengan sesuatu? Dia teringin rasa nak dekat? Tak ada. Kita memang berjauhan dengan banyak benda. Adakah Allah perlukan sesuatu? Berhajat kepada sesuatu? Tidak juga. Kita makhluk memang berhajat kepada sesuatu, kepada banyak sesuatu. Bukan sesuatu pun, kepada banyak sesuatu. Adakah sesuatu yang tersembunyi bagi Allah? Tak ada langsung. Tapi bagi kita banyak yang tersembunyi. Kan? Masa depan kita tersembunyi. Masa lepas kita pun banyak yang tersembunyi dah. Apa yang di sebalik dinding pun dah tersembunyi. Apa yang tak ada di depan mata kita sekarang tersembunyi. Tapi bagi Allah,
tak ada apa-apa pun yang tersembunyi bagi dia. Ada tak apa-apa kehendak ataupun kemahuan Allah yang tidak terpenuh? Tak ada. Semua kehendak dia berjalan macam yang dia rancang, 100%. Sikit pun tak silap, sikit pun tak melencong. Kalau kita, kehendak kita banyak yang belum terpenuh. Kemahuan kita yang tak dapat lagi sangat banyak. Antaranya rumah. Bila kita datang ke sini, rumah kita luputlah daripada kita. Jauh kan? Hilang. Kehilangan kaum keluarga yang sudah meninggal dunia. Kita kehilangan. Tapi Allah tak kehilangan. Kita berjauhan dengan orang-orang yang kita sayang. Allah dia tak jauh dengan siapa-siapa pun. Kita perlukan keselesaan. Allah perlukan keselesaan kan? Tak. Sebab dia dah sangat selesa, sempurna keselesaan dia. Dia nak perlu apa lagi? Kita tak boleh kata Allah semakin selesa. Ada juga. Sebab kesempurnaan dia punya keselesaan sempurna, mana boleh semakin selesa. Dia sempurna, sentiasa sempurna keselesaan dia. Apa yang kita tak nampak sekarang, yang kita tak tahu sekarang, tersembunyilah tu. Alam jin. Di mana alam jin ni? Sebahagian orang kata, alam jin ni di atas awan, di kayangan. Alam jin ni di Gunung Ganang. Alam jin ni di laut-laut, di pulau-pulau. Alam jin ni di gua-gua. Alam jin ni di dalam hutan. Sebenarnya dia tersembunyi daripada kita. Alam jin tu di sini pun ada. Apakah bukti dia? Ada jin-jin di sini. Kalau bukan alam dia nak duduk macam mana? Dia mengata tempat alam jin. Kita duduk sangka, alam jin ni dalam hutan. Sini pun alam dia. Dalam rumah kita pun alam dia. Di jalan-jalan pun alam dia juga. Sebab tu dia boleh lalu lalang semua. Tapi tersembunyi. Bagi Allah, alam tu tak tersembunyi bagi dia. Sama juga alam malaikat. Alam malaikat ni di mana? Alam malaikat ni kat langit tu, atas tinggi. Sebenarnya di sini pun alam malaikat. Tapi dimensi yang berlainan. Kita tak boleh sampai ke dimensi itu. Kita tak boleh belah dimensi itu masuk kan? Sebenarnya di sini pun alam malaikat. Sebab tu ada malaikat yang jaga kita, ada malaikat yang jaga tumbuh-tumbuhan, yang menggerakkan angin, yang memasuk, tolak makanan masuk ke dalam perut kita. Semua ada kerja malaikat. Jadi malaikat-malaikat tu dia alam dia lah tu. Jadi alam jin pun di sini, alam malaikat pun di sini, alam manusia pun di sini. Cuma kita berada dalam alam manusia, tak boleh nak belah dimensi tu, nak masuk ke sana. Dia bukan jauh-jauh, di sini saja. Tapi tersembunyi bagi Allah, alam jin ke, alam malaikat ke, semua terang 100% bagi dia. Bagi kita yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Ghazali, sekiranya anda mengatakan kecintaan Allah kepada hamba itu hal yang tidak jelas, macam mana nak nampak? Kata Allah cinta kat kita, macam mana nak nampak? Ni nak kena dengan tajuk kita lah ni. Tajuk kita tadi, tanda-tanda kita mencintai Allah dan tanda-tanda kita dicintai Allah. Okay. Maka dengan apa hamba itu dapat tahu yang dia adalah kekasih Allah? Macam mana nak tahu? Berdasarkan tanda-tanda, berdasarkan alamat-alamat, berdasarkan kesan-kesan. Jadi Imam Ghazali kata, aku menjawab bahawa diberi dalil kepada yang demikian itu dengan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Maka tanda kecintaan Allah kepada hamba ialah diliarkan hati hamba itu kepada orang lain dan didindingkannya antara hati hamba itu dengan orang lain. Okay, diliarkan ni lawan dia dijinakkan. Kalau Allah dia dah sayang dekat satu-satu orang tu, dia akan jinakkan orang tu dengan dia akan liarkan orang tu daripada makhluk. Itu maksud dia. Jadi bila Allah sayang akan kita, kasih akan kita, hati kita ni makin banyak dengan Allah. Hati kita makin jinak dengan Allah. Hati kita makin mesra dengan Allah. Kita makin banyak masa kita nak bermesra-mesraan, bermunajat dengan Allah. Sedangkan sebelum ni kita liar. Liar ni maksud dia jauh. Kita liar daripada Allah sebelum-sebelum ni dan kita jinak dengan makhluk. Kita pandang ke mana pun asyik dia nampak makhluk, tak tembus. Asyik seronok dengan makhluk saja. Terima kasih pun sangkut pada makhluk. Kita jatuh, orang tolong angkat kita, terima kasih encik. Terima kasih sangkut pada makhluk. Bila kita belajar ilmu tasawuf, kita tahu bukan encik itu tolong kita.
Dan Allah yang gerakkan dia semua kerja tu, semua kerja Allah. Terima kasih encik. Encik tu pun kena pada Allah. Nampak kita dah makin nak jinak dengan Allah. Sebelum ni terima kasih kita sangkut pada makhluk. Sekarang ni makin nak tembus. Kita terima kasih kepada Allah. Siapa-siapa buat baik kat kita, kita ucap terima kasih. Nampak hala kat dia tapi sebenarnya tembus kepada Allah. Sebab semuanya jasa Allah. Ada satu saja yang berjasa, Allah saja dari segi hakikatnya. Selain daripada Allah tidak ada jasa dari segi hakikatnya. Jangan buang syariat pula. Kita cakap kat mak kita, mak dan ayah tak ada jasa apa-apa. Semua jasa daripada Allah. Dia buang syariat terus. Kacau. Jangan duk dakwa kata bela daripada kecil ke apa semua. Semua tu Allah yang bela saya. Itu ajaran yang salah. Dia buang syariat, syariat tak boleh buang. Walaupun kita faham hakikatnya, syariat tak boleh buang. Jadi orang yang liar daripada Allah, dia jinak dengan makhluk. Dan orang yang jinak dengan Allah, dia akan liar daripada makhluk. Orang yang liar daripada Allah, biasanya dia jinak dengan makhluk. Dan orang yang jinak dengan Allah, dia akan liar dari makhluk. Dia tak selesa dan dia pandang tembus. Ditanyakan kepada Nabi Isa, kenapalah engkau tak membeli kaldai untuk engkau kenderai? Nabi Isa ni jalan kaki saja. Kenapa tak beli kenderaan? Ini bukan hadis ya. Ini cerita riwayat. Sekadar untuk ambil pengajaran. Jadi Nabi Isa ni dia mengembara. Diikuti oleh 12 orang hawari dia. Hawari ni pembantu-pembantu dia. Jalan kaki. Nabi Isa pun jawab, aku lebih mulia pada Allah Ta'ala daripada disibukkan aku dengan kaldai daripada mengingatinya. Jadi Nabi Isa ni dia sangat zuhud lah. Sampaikan dia tak perlu kepada apa-apa yang lain lah. Kenderaan pun dia tak perlu. Sesuai dengan makam dia lah. Jangan kita baru-baru belajar terus nak sampai makam Nabi Isa kan. Kita buang semua, segala harta semua, tinggal silai sepinggangnya. Kenapa ni? Zuhud nak contohi Nabi Isa. Kita tak sampai makam tu. Kena bersesuaian lah juga. Tambah-tambah pula kita punya contoh yang utama ialah Nabi Muhammad. Kan? Bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni dikatakan antara Nabi yang paling tak berharta, yang paling miskin. Masa zaman muda-muda dulu saya ikut jemaah tabligh. Jadi cerita-cerita lah yang popular dalam jemaah tabligh ni, tapi sandarannya saya tak tahu. Jadi mereka cerita Nabi Isa ni dia punya miskin, sampaikan harta dia selain daripada pakaiannya, dia ada sekeping papan saja. Sekeping papan. Papan itulah dia gunakan sebagai tempat berteduh. Bila waktu pagi dia duduk di papan tu halang matahari dari sebelah timur. Bila tengah hari dia buah atas kepala dia. Bila petang dia bubuh belah barat. Yang tu je harta dia ada. Rumah ke apa semua tak ada. Tu cerita-cerita yang berlegar dalam jemaah tabligh tu lah. Sandaran dia saya tak tahu. Tapi memang betul Nabi Isa ni tak berharta. Memang tak ada apa-apa harta. Sampailah ke dia diangkat tu. Kata sesetengah ulama, apabila aku melihat engkau mencintainya Allah dan aku melihatnya Allah mencubai, yakni menguji engkau, maka ketahuilah bahawa dia berkehendak mensucikan engkau. Apabila kita semakin cinta, semakin rindu, dia akan datang ujian. Dah tentu. Jangan kita kata belajar ilmu ni makin cinta, best seronok lah naik makam. Ujian mesti datang. Sebab tu kata orang tua-tua, mungkin betul, mungkin tidak. Siapa belajar amalkan ayat penunduk ular, akan diuji dengan ular. Kita kalau amal ayat ni terus hafal. Kalau terkejut, tergempak, mesti terus boleh baca. Kenapa ni Tok Guru? Sebab kamu dah tentu akan diuji dengan ular. Tu yang dia takut. Dia mana boleh belajar satu ilmu tiba-tiba tak ada ujian. Ada. Kita belajar ilmu lawan sihir, kita akan diuji dengan sihir. Belajar ilmu lawan anggota, kita akan diuji dengan lawan anggota. Macam itulah. Jadi belajar ilmu cinta Allah, rindu Allah ni, ujian dia pun akan datang.
Yang cinta dunia, rindu dunia pun akan lagi kuat. Dah tentu dah. Kita belajar ilmu apa pun, biasanya lah tak berani nak kata 100%, biasanya mesti akan datang ujiannya. Jadi kata setengah ulama ni tadi, kalau kita ni cintai Allah, ujian akan sampai. Ujian tu sebagai nak mensucikan kita lah, tengok kita boleh lepas ke tidak. Baca ayat ular tadi, Tok Guru pesan lah, kamu baca ayat ni, kalau cadang nak beramal, hafal terus, jangan tak hafal. Dia tak hafal. Bila tak hafal, tengok betul ular datang. Masa tu baru kelang kabut. Sebahagian murid berkata kepada gurunya, kadang-kadang Imam Ghazali ni dia cerita diri dia sendiri, tapi dia tak sebut lah. Telah diperlihatkan aku dengan sesuatu dari kecintaan. Murid ni kata dia belajar. Tok Guru, sekarang ni saya ni makin duk cinta Allah dah, makin kuat dah. Guru itu menjawab, wahai anakku, adakah dia Allah mencubai engkau dengan kecintaan selain dia, lalu engkau mengutamakan dia daripada yang lain itu? Yang kamu kata kamu ni semakin cinta ni, Tuhan dah uji belum? Ada tak Tuhan letakkan sesuatu yang cinta kamu ni cenderung kepada benda tu? Dah letak belum? Murid ni kata tak ada, belum lagi. Guru tu pun menyambung, janganlah engkau harapkan pada kecintaan itu. Sesungguhnya dia tidak memberikan kecintaan kepada seseorang hamba sebelum diujinya. Ni rasa belajar kitab tasawuf ni rasa cinta dah ni. Ujian dah sampai belum? Belum. Contoh, dulu kita tak ada kerja. Masa tu bukan main cinta Allah lagi. Tiba-tiba Allah bagi rezeki kerja. Benda baik dah dia bagi. Tapi sebenarnya walaupun rezeki tapi ujian. Nak tengok kita cinta kerja kita lebih ke cinta Allah lebih. Memanglah kita akan sibuk dengan kerja kan. Tapi berkurang banyak tak yang cinta Allah ni tadi. Ataupun orang yang belum kahwin, sebelum kahwin memang handal dengan munajat dia, dengan meditasi dia, dengan belajar sana sini kan. Allah bagi rezeki berupa pasangan kahwin. Sebenarnya yang tu pun ujian juga. Nak tengok cinta Allah macam dulu tak? Kalau dia boleh lepas ujian tu, barulah kita boleh, aku ni cinta Allah ni. Macam tu lah maksud Imam Ghazali ni tadi. Jadi murid ni kata dia belajar, dia rasa macam cinta Allah dah. Tok Guru dia tanya, dah sampai ujian ke belum? Ujian ni maksud dia Allah bagi kita sesuatu yang kita nak cinta benda tu. Tanah ladang ke, perniagaan ke, dulu tak berniaga, tiba-tiba sekarang kita bisnes jadi jutawan. Nak tengok cinta kita kepada Allah tu jatuh tak? Kalau masih kekal, lulus. Masa tu baru confirm cinta. Tu maksud dia ni. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ad-Dailami dengan sanad yang baik, apabila Allah mencintai seseorang hamba, nescaya dijadikannya bagi hamba itu pemberi pengajaran dari dirinya sendiri, dari dalam. Bukan kata ada Tok Guru mana main mengajak ke, syaitan main bisik ke, tapi dari hati nurani kita sendiri. Allah campakkan. Allah campakkan perasaan-perasaan, fikiran-fikiran, rasa aku kena buat macam ni lah. Ataupun ini benda tak baik ni, tak boleh buat ni. Dia datang. Itu tanda Allah dah cinta lah tu. Semakin cinta, semakin nak kata Allah semakin cinta macam mana? Sebab cinta dia sempurna. Tapi nak bagi kita faham kata macam tu lah. Itu tanda dia nak mengangkat kita. Dia makin cinta, makin sayang. Dan pencegah dari hatinya. Yang ni benda tak baik. Dulu aku biasa buat, tapi sekarang ni tak mau buat lah. Macam tu. Sendiri dari dalam hati. Jadi orang kata secara laduni lah. Tapi kita tak sebut lah ilmu laduni sebab tak kuat kan. Tak kuat yang kita dapat tu. Yang menyuruh dan yang melarangnya. Bila dulu kita tak kisah, baik ke buruk ke, pakai buat je. Sekarang kita makin kisah lah. Rasa macam nak berubah kan, makin kisah. Mana yang baik, ada gesaan daripada hati kita nak tambah buat. Mana yang tak baik, ada kesaan daripada dalam diri kita sendiri supaya jauhkan. Itu tanda Allah cinta. Hadis riwayat Dailami juga, tapi yang ni dengan sanad yang daif, boleh jadi hadis daif lah. Apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu akan kebaikan, kebajikan, nescaya diperlihatkannya kepada hamba itu akan kekurangan dirinya.
Okay. Yang ni kalau bukan hadis sekalipun, cerita dia betul. Cerita dia betul. Jadi kita boleh pakai cerita dia, kita tak payah kisah hadis ke tak ke. Sebab dia kata sanad yang daif. Kalau Allah dia nak bagi kebaikan pada satu-satu orang, orang tu dia akan terfikir, aku kurang bahagian ini, aku kurang bahagian ini. Dia mula nampak kekurangan-kekurangan. Betul lah tu. Maka yang lebih khusus daripada tanda-tandanya itu, cintanya kepada Allah. Bahawa yang demikian menunjukkan kepada kecintaan Allah kepadanya. Okay, sampai satu peringkat kita cinta akan Allah. Yang tu maksud dia Allah cinta kat kita lah tu. Sebab dia yang gerakkan kita supaya cintakan dia tu. Adapun perbuatan yang menunjukkan atas keadaannya itu dicintai, maka iaitu bahawa Allah Ta'ala yang memerintahkan urusannya, zahiriahnya dan batiniahnya, rahsianya dan yang terbukanya. Ni macam mana ni? Dari sini dia dah mula nampak hakikat. Dia dah mula nampak segala urusan-urusan diri dia ni sebenarnya adalah urusan Allah. Segala pergerakan-pergerakan dia gerak daripada Allah. Segala perlakuan anggota zahir dia, mata, segala tubuh badan, kaki, tangan, semua daripada Allah, gerak Allah. Segala perlakuan yang batin pun, segala fikiran dia, segala gerak fikiran dia, semua daripada Allah. Dia mula nak nampak hakikat. Jadi bila Allah dah mula nak bagi ilmu hakikat tu, maksud dia dia sayang lah tu. Kalau dia tak sayang, dia tak bagi ilmu hakikat tu. Kita asyik tersangkut pada makhluk lah, kan? Tak pandang tembus. Ni bila dapat ilmu hakikat tu, maksud dia dah makin sayang lah. Tapi ujian tetap kena tunggu lah. Ujian tetap kena datang. Maka adalah dia yang mengisyaratkan kepadanya, yang mengatur urusannya. Dalam kitab Hikam, dia suruh kita serahkan tadbir kita ni, jangan sibuk dengan tadbir diri kita. Sebab Allah yang takbir semua. Kita jangan sibuk lah. Kita buat saja. Dan kita kena faham semua daripada dia. Kita jangan duduk sibuk-sibuk. Yang membiasakan budi pekertinya, yang memakai anggota-anggota badannya, yang menggerakkan tangan kita, Allah. Jadi dari segi tamsilannya seolah-olah Allah memakai tangan kita lah. Seolah-olah. Yang menggerakkan mata kita, Allah. Yang menggerakkan kaki kita, Allah. Yang menggerakkan lidah dan mulut kita, Allah. Semua Allah. Yang membetulkan zahiriah dan batiniahnya, yang menjadikan kesusahan-kesusahannya suatu kesusahan, yang memarahkan kepada dunia dalam hatinya. Kita makin lama makin nak zuhud. Dulu kan rasa semua nak mewah, semua nak sedap. Sekarang ni rasa-rasa dapat yang biasa-biasa pun okey dah. Maksud kita makin marah kepada dunia. Bukan kata tolak. Dulu kira nak sedap saja, sekarang dapat yang biasa-biasa pun dia dah qanaah dah. Rasa berpada dah ni, okey dah ni. Dia makin nak okey, makin nak menerima, makin nak redha. Sebab lepas pelajaran cinta dan rindu ni, belakang dia kait dengan redha. Ada pelajaran redha. Yang meliarkan hatinya daripada yang lain, yang menjinakkan hatinya kepadanya, semua kerja Allah. Kita dah mula nampak hakikat. Yang tu maksud dia Allah dah semakin sayang. Dengan kelazatan munajah dalam kesunyiannya, dalam keluahnya, dan yang menyingkapkan baginya dari hijab antaranya dan makrifahnya. Jadi semua ini pekerjaan Allah. Ini tanda dia semakin cintakan kita. Jadi dia mudahkan kita. Dia bagi kita banyak ruang, banyak peluang. Sedangkan ramai orang lain lagi yang lebih kaya daripada kita, tapi dia tak bagi. Yang lebih miskin daripada kita, tapi dia tak bagi. Dia pilih kita. Yang lebih kacak daripada kita, dia tak bagi. Yang lebih hodoh daripada kita, dia tak bagi. Dia pilih kita. Yang lebih pandai daripada kita, dia tak pilih. Dia pilih kita. Yang lebih bodoh daripada kita, dia tak pilih. Dia pilih kita. Semua kerja dia. Tu tanda dia sayang kat kita lah tu. Maka ini dan yang seperti ini adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba. Maka marilah kami sebutkan sekarang tanda kecintaan hamba kepada Allah. Tadi itu tanda Allah cinta kita. Yang ni tanda kita cinta Allah. Sebenarnya dua-dua pun sama. Sebab kita cinta Allah ni sebenarnya Allah mencintai dirinya sendiri. Kita ni tempat laluan kan. Bahawa itu juga tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba. Imam Ghazali kata sekarang ni dia nak ajak kita, apakah tanda-tanda hamba cinta kepada Allah?
Tanda-tanda hamba cinta kepada Allah ni sebenarnya itulah juga tanda-tanda Allah cinta kepada hamba. Itu maksudnya. Sebelum ni kita belajar hanya ada satu cinta saja, iaitu Allah. Cinta Allah, dia mencintai dirinya sendiri. Kita ni tempat laluan sahaja dari segi hakikatnya. Okay, tanda-tanda ni semua sebenarnya dalam pelajaran akan datang kita tengok sepintas lalu. Antara tanda seseorang tu dia cinta akan Allah, banyak cinta dia tidak membenci kematian. Yang ni berat lagi kita nak sampai. Sebab kita kalau boleh nak tolak mati ni tak mau kan. Kalau benar-benar ahli sufi, dia tidak membenci kematian. Adalah pelajaran-pelajaran dia nanti. Jadi kita pun insya-Allah akan sampai juga, kalau Allah rezekikan, ke peringkat tidak membenci kematian. Sebab tu kita cerita dulu Imam Al-Ghazali masa dia nak meninggal dunia macam mana. Dia susun tempat tidur dia panggil adik dia sampaikan wasiat semua, dia baring siap-siap menghadap kiblat. Dia tidak membenci kematian. Bila kematian datang tu dia dah redha. Jadi macam mana nak bagi tak benci kepada kematian ni? Ada pelajaran-pelajarannya dalam tasawuf. Kalau kita tak lalui pelajaran ni, kita takut. Kita takut kalau boleh tak mau mati ni. Tapi bila lalui pelajaran tasawuf ni, bila mati datang, insya-Allah kita redha. Tapi jauh lagi nak sampai. Yang kedua, tanda kita mencintai Allah, kita suka untuk berjihad pada jalan Allah dan bersedia untuk mati syahid. Kalau suatu hari nanti ada daulah Islamiah, dia khalifah serukan kita untuk berjuang mati syahid, kita sedia. Hati kita tu memang ada perasaan nak berjuang mati syahid tu. Kita tengok Israel serang orang Palestin, ada perasaan ni, geram rasa ni. Ada. Seterusnya, kalau tanda kita cinta akan Allah, kita ni akan melawan musuh-musuh Allah, tak duduk diam saja. Musuh-musuh Allah sama ada dari dalam ataupun dari luar. Dan kita lawan pula dengan perancangan yang rapi, maksudnya ada strategi dalam saf yang tersusun, dengan gerak-gerak kerja yang tersusun, bukan lawan membuta begitu sahaja. Tinggi perasaan untuk mendahulukan Allah berbanding yang lain-lain. Tanda kita mencintai Allah, kita semakin meninggalkan maksiat. Tanda kita mencintai Allah, kita sangat suka berzikrullah. Cerita zikrullah ni kita selalu cerita, maksudnya ingat akan Allah, bukan sekadar lafaz. Yang lafaz tu lafaz. Kalau kita kata Allahu Akbar, kita sebut di mulut, lafaz di mulut, belum tentu ingat. Ataupun kita sebut di hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum tentu ingat. Dia yang terbaik lafaz, sama ada di mulut atau di hati, dan ingat. Ataupun tak berlafaz di mulut, tak berlafaz di hati, tapi ingat. Yang tu pun bagus. Nak sentuh sikit tentang satu zikir. Ni satu zikir yang sangat popular, tapi tidak popular. Dia zikir yang masyhur, yang popular, yang terkenal, tapi tidak popular. Macam mana? Kita biasa dengar orang ni dia rajin buat Allah, Allah, Allah. Orang ni rajin buat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Orang ni rajin Subhanallah, Subhanallah. Macam-macam lah zikir. Tapi ada satu zikir yang kita semua tahu, kita biasa dengar cerita ni, tapi kita jarang jumpa orang yang beramal dengan dia tu banyak. Iaitu zikir Ahad. Ahad. Kita tahu cerita Bilal bin Rabah semua, kita tahu kan. Dia kena tindih dengan batu tengah panas semua. Dia sebut Ahad. Dia tak sebut Ya Allah ke, La ilaha illallah ke, Allahu Akbar ke. Zikir yang sangat tinggi ni, tapi jarang-jarang orang sebut. Biasa La ilaha illallah memang disebut. La ilaha illallah ni zikir yang terbaik kan. Afdalul zikri, yang terbaik. Tapi Ahad ni sesekali kita mau cuba juga. Mau rasa macam mana situasi dia. Kenapa zikir Ahad ni hebat? Kenapa hebat? Dalam pelajaran akan datang ada dia cerita, kita boleh kaitkanlah. Kata Imam Al-Ghazali, 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran dia bercerita tentang kekhudusan. 33.34% lah, lebih kurang. Dia cerita tentang khudusnya Allah. Jadi 1/3 tu semuanya terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Kan kita biasa dengar hadisnya, siapa baca 3 kali seumpama baca seluruh Quran. Jadi 1/3 Al-Quran ada dalam surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Dan seluruh ayat dalam Al-Ikhlas tu
Dia ada dalam ayat yang pertama. Nanti balik kita kaji-kaji tengok betul ke ada dalam ayat yang pertama, iaitu qul huwallahu ahad. Yang belakang-belakang semua ada dalamnya tu. Maksud dia. Dan semua itu daripada 1/3 Quran, daripada seluruh qul huwallah tu, dia ada dalam ahad. Tu hebatnya. Kan? Ada dalam ahad tu. Tu yang Bilal bin Rabah tu dia sebut ahad, ahad, ahad. Akan sampai pelajaran tu insya-Allah. Lagi tanda kita ni semakin cinta akan Allah, kita suka bermesra-mesraan dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kalau sibuk-sibuk pun kita dapat buka pun jadilah, tak baca pun. Kita nampak atas meja tu saja-saja buka. Dah buka tu, lega dah hari ni dapat buka dah. Sebab sibuk. Kadang-kadang kita sibuk sangat. Tak dapat buka, dapat sentuh pun jadilah. Tak dapat sentuh, dapat tengok daripada jauh pun jadilah. Nak keluar rumah dah ni. Ya, nak keluar rumah dah, urusan memang lama dah ni. Kita tengok mana Al-Quran, nampak. Jadilah. Tak sempat tengok, ingat pun jadilah. Ya, punya nak mesra dengan Quran. Seterusnya, tanda kita mencintai Allah, kita semakin mencintai Nabi dan semakin merindui dia. Teringat, bila teringat nak cerita. Yang ni pengalaman. Ada orang kata, bila kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, tak sampai. Kaum Salafi Wahabi kita tak ada manfaat, tak payah baca. Ini pengalaman sendiri lah. Saya masa kecil duduk dengan opah. Opah ni lah bela daripada kecil sampai besar lah. Kemudian opah dia pun meninggal. Beberapa waktu tu, selepas dia meninggal tu, saya selalu mimpi dia ni sedih. Contoh, dalam satu mimpi tu saya lalu depan rumah. Waktu malam, rumah tu gelap, ada cahaya suramnya. Pintu tu buka. Tapi kita tengok, mana opah ni tak ada pun. Sayu, sedih. Tu mimpi hari lain pula, mimpi masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah sama juga. Suram, sayu kan. Opah tadi tak ada dalam tu. Hari lain pula mimpi. Masuk dalam rumah, jumpa opah ni, dia tak sihat. Sakit kan kata, pasal apa duk mimpi-mimpi yang sedih-sedih ni? Kan? Sebelum tu, memang kita duk baca Al-Fatihah. Ya Allah, apa juga manfaat daripada bacaan ni, engkau sampaikanlah kepada seluruh kaum muslimin, khususnya opah aku ini. Tapi jarang. Satu ketika tu rasa nak baca tiap-tiap hari. Baca. Sampai satu malam dapat mimpi. Mimpi kali ni cantik. Dia seronok, dia sihat, dia buat kerja rumah, bersih rumah dia semua. Dia ni jenis di rumah satu habuk pun tak boleh ada. Memang jenis tu. Bersih rumah dia waktu malam, terang rumah tu, dan televisyen sedang terpasang. Sambil dia buat kerja tu, dia menonton satu ceramah ulama tasawuf, tapi saya tak kenal. Ulama tasawuf antara bangsa. Boleh jadi ulama tu orang putih. Dia tengok, dia tengah seronok, dengan senyum dia tengah seronok, dan dalam keadaan dia tengah menunggu tetamu. Saya pun tengok sekali. Datang dua tetamu tu masuk ke pintu belakang. Rupanya tetamu ni, satu orang tu ulama peringkat antarabangsa, orang Arab. Satu lagi ulama tempatan. Tapi tak tahu siapa dia. Tapi ulama tempatan. Datang ziarah dia dan dia punya seronok. Tu. Bila saya terjaga tu, terus kita teringat, ini semua ni sebab Al-Fatihah tu. Sebab Al-Fatihah tu. Sebelum tu punya sedih dah, bila mimpi dia sedih. Kita kurang baca. Baca pula sebab kita bukan nak khusus kat dia. Kita bila ada majlis tahlil, yang kita punya tekong tu kata, okey, kita hadiahkanlah bacaan dia kepada Nabi Muhammad semua. Kita pun ikut, iyalah. Kan? Kita membaca Al-Fatihah, hati kita tak pergi pun. Ataupun kita baca Yasin, okey, kita baca Al-Fatihah ni hadiah kepada yang sudah mati, tak pergi pun hati kita. Dia kena kita duduk betul-betul tu, kita ingat, ni Al-Fatihah ni apa juga manfaat dia, ya Allah, kau sampaikanlah kepada orang-orang sekian ni. Kena baca macam tu rupanya. Bila baca tu dapat mimpi yang bagus, dia punya seronok dan dikunjungi oleh ulama-ulama. Punya seronok yang macam tu. Jadi kalau orang kata kita baca apa-apa tak sampai kepada orang yang dah mati tu, rasa tak betul lah. Dia mesti ada manfaat dia. Kalau mereka kata pahala tak sampai, tak apa, saya baca macam ni, kata, ya Allah, engkau sampaikanlah apa juga manfaat bacaan aku ini
kepada orang sekalian. Kita tak tahu apa manfaat. Mereka kata pahala tak sampai. Kita kata apa juga manfaat bacaan. Apa juga manfaat bacaan Al-Fatihah ni, sampaikanlah kepada orang tu. Pahala ke, sakinah ke apa, kita tak mahu tahu dah. Janji sampai je. Manfaat mesti ada. Mana boleh tak ada manfaat kan? Mesti ada. Kalau kita baca di kuburan, setengah orang kata orang dah mati tak payah baca-baca apa dah kat atas kubur tu. Tapi sekurang-kurangnya bila kita baca Al-Quran di situ, sakinah diturunkan di tempat Al-Quran dibacakan. Nah, bila kita baca Quran, sakinah turun di situ. Bila sakinah turun di situ, dia merata ke kawasan itu. Nampak? Ada manfaat dia. Jadi kalau orang kata pahala tak sampai ke apa ke, tak kisahlah. Sebab kita doakan kepada Allah manfaat. Apa juga manfaat dia, ya Allah kau sampaikanlah. Senang macam tu. Jadi kalau orang tu dia mencintai Allah, dia suka tambah amal ibadah, dia suka hidupkan malam, dia ni akan banyak redha, dia berasa sedih, dia ada berasa terkilan kalau dia terlepas daripada ingat akan Allah. Sebelum-sebelum ni kita tak ingat akan Allah, tak kisah pun kan? Tak kisah. Tapi sampai satu peringkat nanti insya-Allah, bila kita lupa akan Allah ni, kita rasa tak selesa. Kita mesti nak ingat dia. Sebahagian ulama tu siap istighfar lagi, padahal tak salah pun. Nak kata salah kita tak ingat akan Allah ni, tak salah. Tapi bila dia terlepas dia punya zikir tu, itu astaghfirullahalazim, aku lupa Allah tadi. Berapa lama lupa? Lupa seminit 2 minit lupa dah. Seminit 2 minit je lupa dia istighfar. Setara itu kan. Tapi kita slow-slow lah, kan? Bukan terus nak ke situ. Kita akan berasa lazat untuk taat, bersikap kasih sayang kepada orang-orang Islam yang lain, tetapi tegas terhadap musuh-musuh Islam. Bukan baik dengan musuh-musuh Islam. Tidak goncang dengan cacian dan hinaan orang. Memanglah kita baru belajar, orang hentam kita, kutuk kita, memang kita goncang. Saya pun sama. Tapi bila kita pandang hakikat, semua kerja Allah tu. Ni semua kerja Allah, steady kerja Allah. Dia nak uji kita kan, kerja dia. Bukan kerja orang yang kutuk kita tu, kerja Allah. Jadi slow sikit. Dia makin-makin nak pergi dah tu. Itulah antara tanda-tanda yang akan dihuraikan nanti dalam pelajaran akan datang tentang tanda-tanda kita mencintai Allah. Jadi kesimpulannya, sebagai rumusannya, oleh kerana cinta dan rindu ni Allah yang punya, jadi mulai saat ini kita minta kat dia lah. Sebab dia yang punya. Kita minta kat dia, anugerahkan kat kita, kurniakan kat kita, rezekikan kat kita perasaan cinta dan rindu ni. Kita kena banyak minta. Kadang-kadang kita kurang minta, termasuklah saya. Kurang minta. Sedangkan Allah ni sumber segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Di tempat lain kita minta tak akan boleh dapat. Sebab dia sumber segala sesuatu. Minta apa pun dialah yang izinkan ataupun tak izinkan. Tapi kita kurang minta. Bila kita kurang minta ni, kadang-kadang boleh jadi kita ni dipandang sebagai sombong. Kan? Allah kata, aku sumber segala sesuatu. Kamu tak minta-minta pun. Jadi sumber kamu siapa? Kamu dapat udara, dapat duit kerja, dapat kesihatan, sumber kamu siapa? Tak minta-minta pun. Nampak kita dah makin nak sombong. Jadi kena banyak minta. Ada ruang minta. Apa-apa pun minta daripada Allah. Dia memang suka pun kita minta. Sebab bila kita meminta tu, dia ada tanda kerendahan hati, kerendahan diri. Kita merendah. Bila kita minta sesuatu pada orang, maksud dia kita mengharapkan ihsan orang tu. Jadi bila kita minta pada Allah, maksud dia kita merendah diri. Ni kita tak minta-minta. Bila tak minta-minta, hebat sangatlah kita tak minta. Sedangkan sumber segala sesuatu ialah Allah. Jadi kena banyak minta. Termasuklah cinta dan rindu akan Allah ni, kena banyak minta. Dan sebagai orang yang sedang dalam proses nak kuatkan rindu dan cinta Allah ni, kita kena jaga akhlak kita di depan orang-orang lain. Kalau tidak, orang pertikai kita. Kita macam ni kan, dia kata cinta rindu Allah, tapi kan teruk apa belajar dengan siapa ni? Nampak teruk Dan dia contoh, bukan siapa. Termasuk saya sendiri lah kan. Kita lagi teruk pada orang tak belajar. Jadi orang tu pun tak payahlah dia pun ni. Contoh macam tu lah. Jadi kena penampil kita punya kelakuan kan. Penampilan biasa sudah. Kelakuan tu lah.
supaya tak dipandang buruk oleh orang lain. Wallahu alam. Jadi sekiranya ada salah